Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita untuk sirah tahun 4 pelajaran 2, iaitu pembangunan negara Islam. Tetapi kita pergi dahulu ke unit 1, iaitu pembinaan masjid. Selepas 3 bulan pengajian kita tertangguh disebabkan wabak COVID-19 ini, maka hari ini kami mengambil keputusan untuk menyambung pengajian melalui rakaman video seperti inilah. Maka diminta terlebih dahulu anak-anak pelajar untuk sama-sama kita membuka buku sirah tahun 4 sebagai rujukan. Anak-anak pelajar boleh buka muka surat 29. Kita tengok dulu muka surat 29 unit 1, iaitu pembinaan masjid. Yang pertama sekali, di dalam tajuk ini kita akan bincangkan sebanyak 3 masjid dan juga fungsi-fungsi masjid. Yang pertama sekali adalah Masjid Quba. Pada tahun ke-13 kerasulan, Rasulullah SAW telah keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Quba dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di Quba, baginda menetap selama 4 hari. Di situlah baginda Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba, dan baginda bersembahyang di dalamnya. Inilah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW di atas dasar takwa. Kesimpulan dia adalah untuk Masjid Quba ini, pada tahun ke-13 kerasulan, Rasulullah telah keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Dan pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, maka tibalah Rasulullah di satu tempat yang bernama Quba. Quba ni adalah salah satu tempat yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka setibanya di tempat itu, baginda mengambil keputusan untuk mendirikan masjid, dan masjid itu dinamakan Masjid Quba. Dan masjid itu adalah masjid yang pertama di dalam Islam. Maka jika ada soalan peperiksaan ataupun apa-apa soalan latihan selepas ini yang bertanya apakah masjid pertama di dalam Islam, maka anak-anak pelajar jawablah Masjid Quba. Dan yang seterusnya adalah Masjid Nabawi. Kita tengok muka surat 30. Masjid Nabawi, tempat suci yang kedua dalam Islam ialah Masjid Nabawi. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah SAW bersama-sama dengan umat Islam secara bergotong royong. Masjid Nabawi ini adalah pula tempat kedua dalam Islam, yang tempat suci yang kedua di dalam Islam. Dan masjid ini dibinakan secara gotong royong. Maksudnya Nabi Muhammad walaupun seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki mukjizat, namun baginda tidak mendirikan masjid ini berseorangan. Baginda mendirikan masjid ini secara bergotong royong, ataupun nak mudah faham, secara bekerjasama lah di antara umat Islam yang lain yang mengikuti baginda pada masa itu. Masjid Nabawi dibina di atas tanah yang dibeli Rasulullah SAW daripada 2 orang anak yatim, iaitu Sahli dan Sahailu bin Umar. Terbinanya masjid ini berarti Rasulullah SAW telah meletakkan asas utama yang kukuh dalam pembentukan masyarakat dan negara Islam. Masjid Nabawi ini terbinanya di atas tanah anak yatim, di mana Nabi Muhammad SAW telah membeli tanah daripada 2 orang anak yatim, iaitu yang bernama Sahli dan Sahilu bin Umar. Maka selepas baginda membeli tanah kedua anak yatim ini, maka terbinalah Masjid Nabawi secara bergotong royong tadi, secara bekerjasama di antara sesama umat Islam. Anak-anak pelajar boleh buka pula muka surat yang ke-32, iaitu Masjidil Haram. Tempat suci yang pertama di dunia ialah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Rumah suci ini disebut juga Baitullah Haram. Di sinilah letaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS bersama puteranya Nabi Ismail. Di bawah itu ada imej. Silap. Maaf. Anak-anak pelajar boleh pinjam telefon ibu ayah untuk buka imej. Bagaimanakah imej Masjidil Haram itu. Namun kalau sesiapa yang
berkesempatan menunaikan ibadah haji dan umrah, maka dia akan melawat ketiga-tiga masjid ini, insya-Allah. Okey. Maka apa yang anak-anak pelajar perlu faham dengan Masjidil Haram ini, dia adalah tempat suci yang pertama di dalam Islam. Okey. Terlebih dahulu, maaf saya lambat bagi tahu. Anak-anak pelajar boleh buka buku latihan untuk buat nota. Maksudnya di samping saya terang, maka catat nota, buat nota, sama ada nota itu dalam bentuk point ataupun peta minda dan sebagainya. Okey. Untuk Masjidil Haram ni pula, dia adalah tempat pertama yang suci di dunia. Tempat pertama yang suci di dunia. Dan di sini jugalah terletaknya Kaabah yang dimina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama puteranya Nabi Ismail. Namun nama lain bagi Masjidil Haram adalah Masjid Baitullah Haram. Maka jika ditanya di dalam soalan apakah nama lain bagi Masjidil Haram, maka anak-anak pelajar jawablah Baitullah Haram. Ataupun jika ditanya apakah tempat suci yang pertama, maka jangan tertukar pula dengan Masjid Quba. Masjid Quba ni dia dalam sejarah Islam dia masjid yang pertama. Okey, tetapi Masjidil Haram ini adalah masjid pertama ataupun tempat suci yang paling suci di dunia. Okey, itu berbeza. Okey, harap anak pelajar tidak tertukar. Okey, anak-anak pelajar boleh pergi ke muka surat 34. Okey, untuk muka surat 34 kita tengok peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Okey, peranan ni kalau nak mudah faham, peranan ni adalah fungsi. Okey, apa fungsi masjid itu di dalam pembentukan negara Islam? Okey, kita tengok muka surat 34. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, siasah, aktiviti umat Islam dan pentadbiran negara. Okey, maksudnya banyak fungsi masjid ini, besar fungsi dia. Tidak semata-mata untuk kita mendirikan solat. Jom kita tengok apa dia peranan masjid, fungsi masjid selain daripada yang kita tahu tempat mendirikan solat. Okey, yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Okey, masjid ialah tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu dan sunat seperti kalau yang fardu jelas-jelas solat fardu 5 waktu dan seterusnya. Contoh yang dibagi di dalam buku ini membaca Al-Quran, beriktikaf dan juga berzikir. Umat Islam akan bertemu setiap hari ketika mengerjakan solat 5 waktu. Pada setiap minggu umat Islam akan berjumpa untuk menunaikan solat Jumaat. Demikian juga umat Islam akan berkumpul setahun sekali bagi menunaikan solat Idul Fitri dan Idul Adha. Okey, maka peranan masjid, fungsi masjid yang pertama sekali sudah tentulah sebagai pusat ibadah. Sama ada kita menunaikan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Okey, kalau ibadah wajib sebagai contoh solat 5 waktu, solat fardu 5 waktu. Okey, kalau dan juga setiap hari Jumaat juga khususnya kaum muslimin akan wajiblah, orang kata tidak ada sebab melainkan sebab-sebab yang tertentu lah, maka wajib untuk hadir ke masjid menunaikan solat fardu Jumaat. Maka boleh bagi orang kata upacara tahunan lah kot. Okey, adalah seperti solat sunat Idul Adha, solat sunat Idul Fitri, di mana hanya dalam tempoh setahun itu hanya sekali saja dilakukan. Okey, maka apabila hikmah kita hadir ke masjid, sebenarnya kita mampu bertanya khabar di antara sesama kita dan sebagainya. Maka khususnya bagi kaum muslimin, tidak ada sebab untuk kita tidak mendirikan solat fardu berjemaah. Okey, kalau kita sibuk macam mana pun, rasa-rasanya dalam satu waktu tu insya-Allah boleh kita hadir ke masjid, kita hadirkan diri kita ke masjid. Okey, insya-Allah poin yang kedua, nombor 2 untuk peranan masjid untuk di bawah fungsi masjid sebagai pusat ibadah. Yang kedua, masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Okey, pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam berkumpul di masjid membincangkan pelbagai aktiviti masyarakat seperti menyelesaikan masalah rumah tangga, memupuk perpaduan umat, merancang menyediakan pelbagai infrastruktur negara. Okey, yang kedua adalah dia kata tadi, yang pertama ibadah sebagai tempat beribadah, maka yang kedua ini dikatakan sebagai pusat kemasyarakatan. Okey, pada zaman dahulu tidak ada tempat yang khusus, misalnya mungkin mahkamah, balai raya dan sebagainya untuk kita buat mahkamah misalnya menyelesaikan masalah rumah tangga, balai raya untuk kita memupuk perpaduan umat dan sebagainya. Maka masjid adalah salah satu tempat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, memupuk perpaduan umat dan juga merancang menyediakan pelbagai infrastruktur negara
Misalnya kalau sekarang untuk kita merancang menyediakan pelbagai infrastruktur negara, kita sudah pun lantik ahli parlimen, kita sudah pun ada Dewan Parlimen, tetapi pada masa itu belum ada lagi, maka masjid adalah salah satu tempatnya. Okey, untuk yang ketiga, sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Masjid berfungsi sebagai tempat menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai, sama ada ilmu duniawi atau ukhrawi. Rasulullah SAW pernah menerima wahyu ketika berada di dalam masjid. Baginda menggunakan masjid untuk program pendidikan seperti program mendidik serta menyampaikan ilmu kepada umat Islam, membenarkan umat Islam yang ingin menuntut ilmu tinggal di dalam masjid. Orang yang baru memeluk Islam dibenarkan tinggal di masjid. Cara ini dapat menarik perhatian orang ramai untuk mendengar pengajaran Rasulullah SAW. Okey. Yang pertama tadi sebagai pusat ibadah, yang kedua sebagai pusat kemasyarakatan, maka yang ketiga tadi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Okey. Di masjid juga di zaman Rasulullah dulu, baginda telah membuatnya selaku tempat untuk menyampaikan ilmu duniawi ataupun ukhrawi. Dan selain itu dia membenarkan umat Islam yang ingin menuntut ilmu tinggal di dalam masjid. Okey, itu adalah poin yang kedua. Dia membenarkan umat Islam, tengok surah 35 yang membenarkan umat Islam yang ingin menuntut ilmu tinggal di dalam masjid itu adalah dia telah diamalkan oleh Jemaah Tabligh pada masa kini. Okay, Jemaah Tabligh ni dia biasanya dia akan cari masjid, surau, dia akan bermalam di situ dan dia akan menyebarkan dakwah. Dia akan pergi rumah ke rumah untuk asbab dia satu saja sebenarnya, untuk menarik orang tersebut datang berjemaah, solat berjemaah 5 waktu di masjid dan juga surau, tidak ada niat lain pun. Okay. Yang seterusnya, orang yang baru memeluk Islam pada ketika itu dia benarkan tinggal di masjid. Okay, pada masa sekarang untuk mu'alaf yang baru masuk Islam, kita ada perkim dan sebagainya, banyak organisasi yang membantu, yang membimbing mereka yang baru memeluk Islam. Okay, yang seterusnya, yang keempat adalah sebagai pusat ekonomi. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat pengurusan ekonomi seperti pengurusan dan pentadbiran zakat, pengurusan dan pentadbiran harta wakaf, pengurusan dan pentadbiran jizyah iaitu cukai, pengurusan dan pentadbiran ghanimah, rampasan perang. Okey, di masjid juga yang keempat adalah pusat ekonomi. Dan kalau kita nak katakan masjid selaku tempat pengurusan zakat, sebenarnya sampai ke hari ini masih lagi ada masjid-masjid yang kita akan jumpa amal untuk membayar zakat. Namun pada masa ini kita sudah pun ada satu pusat zakat, sebagai contoh pusat kutipan zakat Negeri Pahang. Maka sudah ada pengurusan dan sebagainya. Maka di zaman Rasulullah, soal zakat ni pun sama ada zakat, cukai ataupun ghanimah atau rampasan perang pun kita akan selesaikan di masjid. Okey. Yang seterusnya, anak-anak pelajar boleh buka surat 36, tengok yang atas tu. Okey, semua pendapatan ini digunakan untuk memajukan negara Islam dalam bidang berikut, iaitu pendidikan, perjuangan, kebajikan dan juga kemasyarakatan. Maka masjid tadi apabila dia dijadikan sebagai pusat ekonomi, dijadikan pusat kutipan zakat, ghanimah, harta rampasan perang, juziah, cukai dan sebagainya, maka hasil kutipan itu akan disalurkan kepada pendidikan, perjuangan, kebajikan dan juga kemasyarakatan. Tidaklah menjadi penyelewengan, penyalahgunaan dan sebagainya. Okey, kita tengok poin yang kelima, masjid sebagai pusat politik. Okay, Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat bermesyuarat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan negara, seperti merancang strategi peperangan, menerima kunjungan diplomatik dan delegasi daripada negara Islam atau bukan Islam, dan tempat pameran senjata. Okey, pada ketika itu masjid juga adalah sebagai pusat politik. Okay, kalau sekarang orang kita marah kalau berpolitik di masjid. Okay. Tapi memang itu adalah satu isu yang begitu sensitif. Kerana kadang-kadang mungkin ada juga penyalahgunaan dia dan sebagainya, mungkin berbau hasutan dan sebagainya. Itu wallahualam, saya pun tak tahu. Namun pada ketika itu kita masih lagi belum mewujudkan macam saya kata tadi, Dewan Parlimen dan sebagainya. Maka
di masjid lah segala-galanya. Okey, di situ jugalah kita akan menerima baginda akan menerima kunjungan tetamu sama ada daripada negara Islam ataupun bukan Islam. Okey, kalau sekarang kita dah ada Putrajaya kan. Kita punya PM boleh menerima kunjungan sama ada tetamu daripada negara Islam ataupun bukan Islam. Okey, namun pada zaman Rasulullah kesimpulan ni memang masjid dah tempat dia. Okey, kita tengok yang keenam, masjid sebagai pusat seni. Okey, pada zaman Rasulullah SAW, masjid menjadi tempat untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran dan qasidah. Okey, kalau masa sekarang, kalau untuk musabaqah dan sebagainya, kita lebih mengambil kepada menyewa dewan dan sebagainya. Namun pada ketika itu, macam saya kata tadi, kita tidak ada dewan, kita tidak ada kelengkapan dan sebagainya. Maka zaman Rasulullah, masjid juga adalah tempat bacaan Al-Quran dan juga qasidah. Okey, untuk mungkin buat musabaqah dan sebagainya di masjid. Okey, yang ketujuh dan juga insya-Allah yang terakhir. Okey, lambang perpaduan umat Islam. Masjid menjadi lambang perpaduan umat Islam dari zaman Rasulullah SAW hinggalah ke hari ini. Okey, maka sebab itulah kita kena pelihara masjid, kita kena penuhkan masjid, kerana masjid adalah lambang perpaduan umat Islam. Okey, jika orang bukan Islam tengok masjid sentiasa penuh, masjid sentiasa dipenuhi seperti solat fardu Jumaat, maka mereka pun akan kagum dan mereka pun akan berasa hormat dengan agama kita, insya-Allah. Maka sebab itulah solat-solat fardu juga, kenapa tidak kita mengambil contoh seperti masjid di Temelloh tu, saya tak ingat nama apa, di mana solat subuh pun penuh seperti solat fardu Jumaat. Maka saya fikir umat Islam yang orang bukan Islam yang berada di situ pun atau di mana-mana saja yang tahu tentang info tu, saya rasa mereka pun amat kagum kerana nak subuh pula. Memang mereka kagum kerana melihat kesungguhan umat Islam sanggup bangun pagi dan sebagainya memenuhi masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Bukan Jumaat, Jumaat itu memang ramai dah, ni subuh. Okey, insya-Allah diharapkan anak pelajar dapat menonton video ini dengan habis, walaupun panjang durasi dia, saya minta maaf. Okey, insya-Allah latihan saya akan susuli di grup WhatsApp Ibu Ayah, grup WhatsApp tahun 4, Sirah tahun 4, grup WhatsApp tahun 4, Kafu Akademi Al-Fatih. Maka sebelum saya menutup pembelajaran kita unit 1 ini, maka saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan, ada sebarang kekurangan, diminta tegur. Okey, kalau yang ada tu boleh PM, ada nombor sebagainya, jika nak jika ada teguran, saya memang sentiasa menerima teguran untuk memperbaiki diri saya. Maka sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.